Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua karyawan seni tampak negara. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat sejahtera, semoga hendaknya dalam situasi ini. Pada kali ini kita dalam senario normal baru yang dalam perintah kawaran pergerakan pemulihan syukur juga kepada Ilahi dalam tengah kita menerusi program julung kali yang dilaksanakan bagi memenuhi ruang dan peragaan seni digital negara Shah Alam. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, pada kali ini buat pertama kalinya kami bersama dengan orang yang sangat yang kita kenali juga pada hari ini, iaitu Cikgu Harun Mokhtar. Di samping itu juga pada kali ini Galeri Shah Alam telah memperagakan peragaan koleksi seni Galeri Shah Alam yang sedang berlangsung dari 13 Julai sehingga 28 Ogos 2020. Pameran ini juga dilaksanakan musim maya bagi melebar luas peragaan seni digital di peringkat global. Baiklah saudara sekalian, daripada itu saya menjemput orang yang tidak asing lagi di sebelah kanan saya ini yang sangat dikenali juga, santai. Juga adalah seorang guru menengah di Sungai Besar. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, saya sihat. Okey. Kalau saya nak katakan ringkasan program seni ini hanyalah santai, jadi kita tak payah stres juga. Kita relax saja. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, ini adalah nama penuh namun adalah informasi bagi mereka yang ingin mengenali saudara Harun Mokhtar secara lebih dekat mengenai info seni akan beliau. Baiklah, kalau gitu saya tak nak memandangkan masa. Saya rasa kita pun dah sihat daripada pagi ini dengan cergas, dengan minda yang terbuka. Kalau tuan-tuan atau perempuan ingin menyalin nota atau ingin buat sebarang lakaran tentang kami berdua pun tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, cikgu, bagaimana itu kalau kita mulakan dengan kisah mulaan Cikgu Harun Mokhtar dengan Galeri Shah Alam? Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang HM Harun Mokhtar pada kita semua. InsyaAllah. Terima kasih kepada pihak galeri yang menjemput saya pada pagi ini, dan saya rasa ia merupakan satu penghargaan yang sangat besar bagi seorang yang kecil di Malaysia ini, kerana pada saya hadirnya saya di sini dengan membicarakan bidang yang sangat saya minati daripada saya kecil. Saya memang dilahirkan di Sungai Besar, tapi hari ini sebenarnya pengerusi saya mengajar di Kolej Tengku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam. Sabak Bernam, ya. Jadi apapun sedikit latar belakang saya mempunyai 12 adik-beradik, dan kedua ibu bapa dah tiada. Saya sudah pun dah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak, di mana isteri saya sudah pun bersara, dan saya pun bakal bersara pada bulan 8 2001. Oh, 2001. 2001. Okay. Jadi selepas ini mungkin kegiatan seni saya mungkin lebih rancak, dan banyak ruang dan peluang saya untuk berinteraksi dalam bidang seni kerana tiada beban dalam bidang pendidikan. Apapun selama saya bertugas sebagai seorang pelukis dan bertugas menjadi seorang pendidik, dua bidang yang sebenarnya ada persamaan, tapi ada perbezaan dari segi tanggungjawab. Sebab latar belakang saya menjadi guru dan hobi saya melukis. Tapi kebetulan mata pelajaran diajar di kolej, saya sebagai seorang guru seni. Jadi peluang untuk saya berinteraksi dalam bidang seni ini sangat besar. Memang kena lah tu. Memang kena. Kecil-kecil dahulu saya memang suka melukis. Kalau tak ada kertas, saya melukis di atas lantai. Lantai itu maksud di atas tanah. Dengan menconteng-conteng pasir ataupun tanah di atas tu. Sebab itulah keseronokan saya berjam-jam untuk saya melukis di atas tu. Kepuasan tu memang dah hadir di situ. Waktu itu. Dan image yang seringkali saya lukis waktu itu ialah rumah. Sebabnya rumah saya waktu itu memang tak bagus lah, buruk. Jadi saya membayangkan rumah tu cantik, lalu saya melukis rumah yang
cantik, siap ada Memvisualkan. memvisualkan waktu itu tingkapnya, ada kisi-kisi dan sebagainya, sedangkan rumah saya memang tak ada kisi-kisi pun. Jadi saya bayangkan apa yang saya lukis itu dah rumah saya. Oh, okay. Dan takdir Tuhan, akhirnya rumah juga lah menjadi motif dalam karya saya. Oh, ya. Tahun 1987, Hmm. saya menang award Bakat Muda Sesama di Balai Seni Negara. Lukis Negara. Ya. Dan selepas kemenangan tersebut, saya terus diiktiraf menjadi seorang pelukis sebab pemenang anugerah hadiah utama Bakat muda. Bakat Muda waktu itu. Yes, betul. Dan saya tidak menoleh ke belakang sebab setiap kali saya berkarya, setiap kali saya buat pameran, karya-karya saya dibeli. Itu menambahkan minat saya lah sebab permintaannya tinggi. Oh, okay. Saham waktu itu dah tinggi dah. Ya. Jadi saya pun terus melukis lah. Dan kegemaran tersebut dengan takdir Tuhan waktu itu, Syukuran. ya, pelukis tak seramai hari ini tau. Okay, betul. Universiti yang betul-betul mengeluarkan pelajar untuk terlibat dalam seni lukis tu yang saya ingat daripada ITM waktu itu, ITM. kita ada MIA dan kita ada USM. Tapi yang kelihatan sangat profesional ketika itu, yang sangat profesional dan nampak akademiknya, ITM lah. Yang saya ingat lah waktu itu. Dan kita bersaing dengan MIA, Malaysian Institute of Art Yes. di Kuala Lumpur. Kita bersaing waktu itu. Jadi peluang kita waktu itu untuk meletakkan diri kita ke tahap yang kukuh memang terbuka luas. Yang stabil lah. Dan stabil. Ya, betul. Dan kita boleh saksikanlah nama-nama yang ada sehingga 30 tahun sehingga kini, memang nama-nama itu lahir daripada ITM, Betul. Nah. lahir daripada MIA, lahir daripada USM. Tapi yang sangat menonjol kebanyakannya ITM. Nah, okey. Okey, cikgu. Kita nak tahu juga bagaimana pula karya, cara itu dihasilkan. Macam mana cikgu? Boleh kongsikan? Baik. Pada tahun, kalau saya silap sejarah ini, saya minta maaf ya. Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, awal 80-an, beliau telah mengenengahkan satu slogan, ya, pandang ke timur. Oh, okey. Ya. Jadi waktu itu bila saya melanjutkan pelajaran ke ITM, di mana waktu itu pensarah memanggil kami lah dalam fakulti dan menerangkan yang kita sekarang ni mempunyai satu dasar, itu pandang ke timur. Betul. Ini mereka kata pemerintahan ketika itu mengharapkan pelajar-pelajar di universiti meneroka apa itu pandang ke timur. Betul. Sejujurnya lah, pada saya waktu itu saya pun bukannya faham sangat sebenarnya ya. Saya pun bukan orang yang mengikuti arus politik dan sebagainya. Benar. Tapi apa yang saya boleh dalami, pandang ke timur ini kita tidak lagi berkiblat ke barat. Oh, ya, benar. Itu yang saya faham. Betul. Jadi justru itu saya harus merujuk apa yang timur buat. Dalam bidang yang saya pelajari, iaitu seni catat. Yes. Justru tu saya ketika itu dia tak sama hari inilah, dipenuhi dengan dunia digital, internet dan sebagainya. Dulu memang tak ada. Betul. Jadi apa yang ada hanya pusat ataupun ya, perpustakaan betul. atau library saja. Ya. Jadi saya terpaksa merujuk kepada library untuk mendapatkan input. Bahan-bahan yang berkaitan tentang kajian pandang ke timur ni tadi. Oh, okey. Ya. Jadi saya pun membelik-beliklah buku ya. Waktu itu saya pun daripada kampung, bukan faham sangat bahasa Inggeris. Saya pun hanya melihat gambar-gambar ya, melihat gambar-gambar. Jadi saya pun merujuklah bagaimana lukisan Parsi, bagaimana lukisan Jepun, bagaimana lukisan Cina, India dan negara-negara di Asia ini. Budaya dia. Tapi lebih kepada catatan yang dihasilkan. Ya. Saya rumuskanlah ya. Daripada pemerhatian saya dan kajian saya tentang karya-karya
luar negara Asia ni tadi, saya dapati satu perkataan yang boleh saya sebut itu jati diri. Ya, Betul. jati diri. Jadi saya dapati kalau lihat lukisan Cina, kita nampak Cina betul lah ni. Ya, Cina juga. Identiti dia Ya, tu. betul lah. Jati diri Cina tu memang kita nampak. Ya, betul. Begitu juga bila saya lihat cetakan Jepun, cetakan blok Jepun ya. Betul lah. Memang nampak gaya Jepun tu memang tu Jepun lah tu. Dan saya buat perbandingan dengan negara barat dan sebagainya. Memang tak ada. Masa tu mungkin zaman itu negara barat tak adalah nak buat cetakan blok apa semua. Ya. Tapi Jepun saja yang memperkenalkan cetakan blok. Jadi kita dapati jati diri mereka tu sangat terselah dengan gaya persembahan mereka, dengan warna mereka, dengan motif yang dihasilkan ya. Jadi saya sangat yakin bahawa jati mereka itu boleh diketengah melalui karya seni. Begitu juga dengan karya daripada Indonesia, contoh ya. Betul. Bali. Saya buat research ya. Bagaimana karya Bali, sekali pandang kita tahu ini Bali. Keindonesiaannya memang terselah. Sangat terselah ya, tersebut gitu ya. Jadi di situ saya mula tertarik. Saya tertarik. Dan saya balik ke studio daripada kajian-kajian saya tadi, jadi menggabungkan aspek formalistik, formal ya, iaitu mengubah ya objek-objek yang ada. Waktu itu saya melihat, saya memang dah daripada kecil, bak kata saya tadi, saya suka rumah. Betul. Saya suka bangunan dan sebagainya. Lalu saya pun menyusun gubahan tadi di atas lakaran saya dengan meletakkan elemen-elemen visual dalam karya tersebut, dan akhirnya terletaklah objek rumah tu di atas dan aktiviti sosial tu di bawah. Okey, faham. Kemudian objek kalau di latar belakang inilah bukti hasil awal dulu ya, contoh yang berwarna hijau tu, di mana ada objek di atas dan ada objek di bawah. Jadi bila terselahnya imej tersebut, komposisi tersebut, saya pun tercari-cari nak kelentong apa dalam karya itu. Kan, takkan kita ni dalam kajian kita perlu ada cerita di sebalik kenapa buat gitu, kenapa buat begini. Bersebab. Jadi daripada research yang saya buat, saya pun berfikir, kenapa harus diletak di atas, kenapa harus letak di bawah, dan kenapa harus letak di tengah. Saya dapat satu idea waktu itu untuk jati diri. Saya kata inilah style Harun Mokhtar. Di mana style Harun Mokhtar ini meletakkan satu objek di atas, satu objek di bawah, dan ada di tengah-tengah. Pertama kali saya nak menyebut di sini, dasar pandang ke timur itu, selain pada objek yang tertera dalam karya saya, cara melihat karya, iaitu melihat ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Seolah-olah membaca tulisan Cina. Okay, betul. Jadi nak kaitkan itulah jati diri Asia pandang ke timur waktu itu. Dan saya rasa logik akal yang saya bina itu memang ada. Dan bila saya berbincang dengan pensarah, dia rasa bangga. Betul, awak betul. Dia kata begitu. Baik. Kemudian saya kata, kenapa kita ada ruang kosong di tengah? Jadi saya waktu tu saya dah dapat satu idea yang agak besar. Saya kata, kita melihat karya biasanya sama ada di tengah tu kosong atau ada objek, mata kita terus tertumpu ke tengah. Terus tertumpu ke tengah. Jadi, kemudian leher kita akan bergerak berpusing. Kita memusingkan leher kita. Secara otomatik. Tapi Harun Mokhtar, kita buat begitu. Tengok dekat tengah, kepala ke atas, ke bawah. Kepala ke atas. Jadi, pergerakan leher telah pun saya ubah daripada kebiasaan. Norma baru ya. Jadi apa yang, tetapi saya kaitkan juga ruang kosong tu sebagai apa? Ditanyalah waktu itu pensarah, kita kena depend lah karya kita. Saya menyebut saya jelaskan kepada pemerhati bahawa ruang kosong yang berada di tengah itu sebagai ruang bernafas untuk karya. Sebab karya pun perlu pernafasan. Dia jangan terlalu crowded.
sebab dia terdapat dalam kanvas itu adalah satu ruang untuk mereka. Jadi objek-objek itu seolah ada ruang untuk mereka. Mata bila kita memandang tu dia kelihatan lapang. Jadi ruang bernapas untuk karya. Ruang selesa. Ruang selesa. Apa pun istilahnya, tapi saya letak waktu itulah ruang bernapas untuk karya. Bagi nampak akademik sikit lah. Betul. Jadi kemudian ruang kosong tu juga saya kaitkan kepada pemerhati sebagai ruang berfikir untuk pemerhati. Dia ada dua di sini. Menilai juga. Benar. Jadi dia bila ruang kosong tu, pemerhati akan ada ruang untuk berfikir apakah makna karya di sebalik tu bila dia melihat ruang tu kosong. Seperti mana kalau kita nak dapatkan ilham dan sebagainya, kita pandang ke laut, kita pandang ke langit, kita melihat ruang yang kosong untuk kita mengumpulkan maklumat-maklumat kita. Ya, itu maksud saya. Jadi di situ lahirlah karya Harun Mokhtar dengan tema yang sedemikian rupa, dengan kaedah yang sedemikian rupa. Maka pada 1987 apabila karya ini dipertandingkan di peringkat bakat muda sezaman, dan saya rasa dengan teori yang saya buat, dengan kaedah yang saya persembahkan, saya dinobatkan sebagai pemenang hadiah utama bakat muda sezaman pada tahun 1987. Saya besok soal panggil cikgu. Oh, lagi senang, lagi dekat. Baik, okey. Kalau kita nak bincangkan atau kita nak kupas balik siapa itu Harun Mokhtar, kalau nak katakan perkembangan seni dia memang banyak. Dikatakan permulaan Harun Mokhtar solonya di sini, di Galeri Shah Alam, dengan bertemakan tajuk CD Kasih Sayang pada tahun 1988. Dan kalau kita kembali semula lebih kurang 23 tahun dahulu. Kemudian Harun Mokhtar dikembali semula kat sini pada tahun 2018 dengan siri Perakangan Waktu yang juga pada kali itu disempurnakan oleh Yang Mulia Ustaz Selangor. Yang saya rasa itu memang amat hebat. Pada itu kalau saya kongsikan, seluruh Galeri Shah Alam ni berwarna biru, diraja. Mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu punya perjalanan garis masa bersama Galeri Shah Alam dari tahun 1988 sehingga 2018. Pada waktu itu kita nak kembali ke alam future asal. Ya. Bagaimana cikgu? Baik, terima kasih mengurusi. Sebenarnya apabila dikaitkan tentang bermulanya saya di Galeri Shah Alam ini, dalam jiwa saya timbul perasaan sedih, terharu, bangga, berbau-bau lah ya. Berbagai emosi sebab di sinilah bermulanya hubungan akrab saya dengan pengarah galeri waktu itu Allahyarham Ahmad Khalid Yusof, iaitu salah seorang pelukis ya. Waktu itu dia menjadi pengarah di galeri ini di Shah Alam ya. Jadi banyak cerita suka duka saya bersama beliau ya. Apapun saya doakan mudah-mudahan Allah merahmati ya beliau di alam sana ya. Selepas saya 4 tahun berada di Sarawak, saya pun balik ke Semenanjung. Ceritanya. Betul, cerita bermulanya. Masa di Sarawak, sebenarnya peringkat awal saya cuba melukis. Tapi saya tak boleh melukis sebab anak saya kecil. Isteri saya bekerja dan saya tinggalkan kerja melukis tadi. Saya tinggalkan kerja melukis. Tetapi hampir lebih kurang tak sampai setahun sebelum saya dapat berpindah, isteri saya menegur, kenapa tak melukis? Tiba-tiba saya dapat satu kekuatan dalam jiwa saya, lalu saya mengambil kertas, saya menconteng-conteng kertas dan sebagainya. Semangat tu kembali ya. Dan setiap hari saya terus melukis waktu itu ya. Sehingga saya dapat posting ke Semenanjung. Berpindah kemari lah. Saya mohon balik ke Semenanjung dan saya mengajar di Kelang waktu itu. SMK Maradong. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Gadong, Kelang. Ya? Dan isteri saya bertugas di Hospital Besar Kelang. Jadi, bila saya dah berpindah kemari, saya membawa bahan karya yang saya lukis di Sarawak. Waktu itu ya. Idea saya di Sarawak. Idea saya bagaimana kehidupan saya di Sarawak itu yang menggambarkan tentang hidup seorang yang baru berkahwin. Yang terpaksa berjauhan dengan keluarga. Itu sebabnya terbit Kasih Sayang kita tadi.
Okey. Rindunya kita dengan ibu, rindunya kita dengan bapa, rindunya kita dengan adik-beradik dan sebagainya. Tajuknya keluar. Tajuk tu keluar. Sidi kasih sayang. Siri kasih sayang tu. Benar. Waktu itu juga saya bersyukur apabila anak saya baru lahir, apabila saya jemput ibu saya datang ke Sarawak, beliau sanggup. Betapa sayangnya beliau terhadap anaknya. Itulah bagaimana lahirlah siri-siri atuk jaga cucu waktu itu. Siri-siri yang berkaitan tentang tajuk kasih sayang. Waktu itu. Ya. Jadi, setelah itu, kembali kepada pertemuan saya dengan pengarah galeri itu Allahyarham Ahmad Khalid Yusof. Sebenarnya kisahnya separah lucu jugalah ya. Di mana saya datang tak sengaja pun. Cuma saya niat saya daripada rumah atau daripada Kelang, saya datang kemari, memang niat saya nak saja-saja nak buat cerita, nak buat pameran. Jadi saya pun bawalah kerja-kerja saya letak dalam bonet kereta. Oh, okey. Dalam bonet ya? Dalam bonet saja. Saya bawa dalam bonet kereta. Kemudian saya pun datang ke galeri dan saya berjumpa dengan pengarah waktu itu. Sembang-sembang kosong sajalah. Santai-santai. Kemudian saya pun kata kepada beliau, saya ada bawa banyak lukisan. Saya kata begitulah ya. Nak tengok tak? Dia kata nak. Lalu saya pun pergi ke bonet dan buka bonet kereta. Beliau amat terkejut ya. Sangat terkejut sebab menyaksikan punya banyak lukisan yang saya bawa. Karya-karya daripada Sarawak. Dia kata, ini untuk apa ni? Kalau boleh tak saya buat pameran di sini? Saya kata macam tu. Itu lamaran saya. Saya melamar dengan membawa hasil karya. Bukan cakap mulut waktu itu. Dengan hasil karya. Beliau terkejut dan kata, bila kamu nak, itu saja. Kemudian saya tak tahu kisah yang seterusnya. Tahu-tahu saya dah tetapkan tarikh untuk berpameran. Mana siap semua dijalankan dan saya ditaja ke segala-galanya. Oh, okey. Kemudian waktu itu kediaman saya dilamar oleh Allahyarham Rahimi Harun. Waktu itu Rahimi Harun juga dia ada galeri Epi. Dia ada galeri Epi. Jadi sebahagian karya-karya saya sebelum dipamerkan tu sudah pun dilamar. Jadi apabila dipamerkan di sini, yang open waktu itu sebenarnya ikut perancangan ialah Datin Sri Hasmah. Iaitu isteri Perdana Menteri Tun Sri Hasmah ya. Sebab saya nak kaitkan waktu itu Tun Sri Hasmah ni dia berkaitan dengan kasih sayang tau. Dia kewanitaan dan sebagainya saya nak kaitkan ya. Dan dia memang waktu itu dah bersetuju untuk turun. Tapi malang nasib saya lah. Di saat-saat akhir beliau ada urusan yang sangat penting, lalu tempat itu digantikan dengan Syed Allahyarham Syed Ahmad Jamal. Jadi yang membuka tu ialah Syed Ahmad Jamal. Dan disitulah bermulanya detik ya satu mungkin kebanggaan untuk diri saya dan juga mungkin kebanggaan untuk Galeri Salam apabila karya saya sold out. Lebih kurang 60 karya waktu itu saya publishkan ya. Memang terjual semua. Dan waktu itu yang memberi pujian yang saya dipahamkan oleh pengarah lah ya. Raja Muda Selangor yang ketika inilah Sultan Selangor ya. Dan bermula detik itu saya rasa tuanku mencari saya siapakah Harun Mokhtar. Dan bermula itulah hubungan saya dengan tuanku begitu akrab dan saya terus menghasilkan karya-karya untuk tuanku dan banyak jugalah karya-karya saya telah dimiliki oleh tuanku. Bermulanya pameran Siri Kasih Sayang itu sendiri. Dan dengan Siri Kasih Sayang itu juga, walaupun selepas itu ada juga lamaran-lamaran daripada galeri ini untuk saya buat pameran, tapi dengan degilnya saya buat pameran di luar dan sebagainya ya. Saya pindah ke luar dan sehinggalah pameran saya yang ke-8 itu yang dipanggil sebagai perakam waktu. Saya ingat umur saya dah menjangkau ke 50-an ya, dan wajar saya kembali kepada dunia yang sebenar, siapa yang mengenalkan saya. Itu pun saya dilamar oleh pengarah ketika itu iaitu Yang Mulia Raja Zahabuddin di Galeri Kuala Lumpur di Balai Seni Lukis Negara. Dia kata, saya ingat dialognya lagi, Harun, saya nak kamu bolehlah buat pameran di Galeri Salam. Dia kata, saya waktu itu saya tidak ada pilihan lain ya. Saya memikirkan
Galeri Shah Alam yang memperkenalkan saya siri kasih sayang. Apa salahnya, bukan kata ini penutup, tidak. Tetapi saya letak nak satu benda yang sangat besar di mana saya bisik ke telinga pengarah, kalau tuanku sanggup buka, saya sanggup buka. Ada demand sikitlah konon-kononnya. Dan saya tidak menyangka, saya tidak menyangka langsung benda ni. Apabila lamaran pameran ini tuanku pun terima. Bermula daripada seluruh saja. Dan seluruh saja, tuanku terima dan dia sanggup untuk meresmikan pameran saya. Alhamdulillah. Dan saya juga sangat bersyukur kepada Allah dengan hasil daripada pameran yang berlaku Siri Parakan Waktu ini, maka Galeri Merah Terata Anak Emas sudah berwujud ketika ini dengan sedikit sumber yang saya perolehi daripada pameran Perakam Waktu. Sebenarnya kisah Perakam Waktu ini akan bersambung lagi lah bagaimana kisah Perakam Waktu membentuk karakter Harun Mokhtar selepas ini, ya. Sebab Perakam Waktu itu menceritakan sendiri apa yang berlaku selama dalam hidup Harun Mokhtar itu sendiri. Jadi kisah saya di galeri ini sebenarnya panjang Tuan Pengerusi. Kalau saya nak ceritakan memang banyak. Tapi apapun saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Kadang-kadang kita alpa, saya minta maaf, bukan kadang-kadang saya pun didatangi dengan lamaran-lamaran daripada luar yang kadang begitu menarik perhatian saya. Begitu asyik. Kadang-kadang terlupa dengan orang yang pernah memberi kasih sayang pada saya, ya. Tapi alhamdulillah lah saya masih ingat, dan alhamdulillah pameran Perakam Waktu itu berjalan dengan lancar dan tuanku telah meresmikan, dan tuanku rasa sangat puas hati dengan pameran tersebut, dan saya rasa salah satu pameran yang sangat besar dalam sejarah hidup saya. Tak mungkin akan berlaku lagi. Saya tak tahulah akan sejarah akan datang. Mudah-mudahan, ya. Doakan benda yang baik-baik saja. InsyaAllah. Okay. Baik, itu antara ringkasan kalau katakan kapsul masa Ya. di mana pameran Siri Parakan Waktu itu telah dikuratorkan oleh dari Balai Seni Negara. Ya. Faizal. Baik, ini bukanlah terakhir. Mungkin, tapi ini mungkin adalah yang paling boleh difikirkan untuk masa akan datang. Baik cikgu, apakah rancangan cikgu dalam 10 tahun akan datang atau beberapa tahun akan datang tentang secara peribadi dan juga cikgu tentang konklusi tentang pameran yang sedang berlangsung sekarang? So, secara peribadi cikgu mempunyai perancangan akan datang. Mungkin. Baik. Sebenarnya kalau nak tanya 10 tahun akan datang, saya berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya 10 tahun akan datang. Supaya saya dapat menyaksikan Harun Mokhtar dalam usia 67 tahun. Oh, okay, betul. Sebab itu sudah kira cikgu kan? Saya dah 10 tahun akan datang, usia saya 67 tahun, dan mungkin Harun Mokhtar akan berada dalam ruang lingkup yang sangat berbeza pada hari ini, sama ada dia dah tak boleh melukis ke atau boleh melukis. Tapi kita doakan yang baik-baik, ya. Sebenarnya saya mempunyai satu impian yang sangat besar, ya. Hari ini saya sudah menyiapkan galeri saya sendiri, iaitu Galeri Merah Terata Anak Emas di Talian Air 14 Simpang 5, ya, di mana dalam galeri itu saya dah siapkan ada studio, ada galeri dan ada homestay. Ya, di mana saya berimpikan, ya, suatu hari nanti tempat itu menjadi rujukan kepada peminat-peminat seni. Dia boleh bermalam bersama karya-karya Harun Mokhtar, dia boleh bermalam bersama Harun Mokhtar, dan kita boleh berbincang bersama. Berbincang, berbahas tentang art, ya. Jadi sebenarnya banyak yang saya impikan, ya. Dan saya rasa tempat itu saya akan niat di hati saya, ya, selain daripada membuat family day, ya, hari keluarga di tempat tersebut, mereka juga boleh memancing, mereka boleh melihat sawah padi, mereka boleh melihat pemandangan kampung dan sebagainya. Gini pengerusi, ya. Saya sebenarnya apa yang saya buat untuk Galeri Merah Terata Anak Emas ini hasil daripada perbincangan saya dengan Tuanku Sultan. Ya, di mana saya pernah berbual dengan beliau, dan tuanku pernah bertitah kepada saya, kalau nak buat galeri, kata begitu, jangan buat di bandar. Buat di tempat yang orang lain tak pernah sampai. Contohnya sawah padi ke. Itu katanya, begitu je. Saya pegang kata-katanya tu. Betul. Sebab dia membuat satu cerita yang sangat menarik, dan sangat menarik untuk saya dalami pandangan beliau. Pandangan tuanku tu tadi. Di mana tuanku ada menyebut tuanku pernah berada di satu tempat di negara Thailand,
Oh, okey. Kemudian Mulanya. diceritalah. Dia kata di Thailand dia berada di sebuah hotel, kemudian pemandangan hotel tersebut menampilkan suasana orang membajak sawah menggunakan kerbau, orang membajak sawah menggunakan secara tradisional. Sama ada mereka berlakon ke atau tidak, itu bukan di luar jangkaan beliau lah. Tapi apa yang paling penting, dikata sebelah petangnya kerbau tersebut dihias-hias dan kemudian pelancong turun dan bergambar dengan kerbau tersebut. Jadi saya sangat tertarik. Wow, satu cerita yang sangat hebat yang mungkin saya boleh realisasikan di tempat saya. Tempat saya memang kawasan pedalaman, kampung. Menarik, Jadi pemandangan itu mungkin boleh saya wujudkan dengan adanya pemandangan anugerah Tuhan yang telah pun ada di depan mata saya. Lalu saya pun berusahalah mengumpulkan dana dan akhirnya dengan siri perakam waktu itu sendiri telah pun mewujudkan hasil yang boleh saya mendirikan apa yang saya impikan. Jadi galeri saya di Sawah Padi, di tengah sawah padi. Di tengah Sawah Padi, ya, di mana audien ataupun pengunjung boleh menikmati galeri melihat karya dan kemudian galeri Tuhan yang telah sedia ada, iaitu pemandangan yang begitu menarik, ya, itu lebih kelihatan live, ya, kehidupannya suasana itulah galeri sebenarnya. Betul. Sepanjang perjalanan untuk menuju ke galeri saya saja ada ratusan pemandangan yang sangat menarik yang boleh dijadikan ilham, boleh dijadikan apa sebelum sampai ke tempat saya. Jadi itu impian saya. Jadi sebenarnya selepas ini insya-Allah dia terus berkembang. Selain daripada itu, saya juga ada satu impiannya yang sangat besar. Di usia hari ini, saya ada menyebut perkara ini kepada seseorang, ya, di mana pengumpulan dana, dipanggil pengumpulan dana melalui karya seni. Ya, saya telah menawarkan kepada seseorang, ya, saya sebut di sini, ya, saya sedang melakukan satu projek MCKK, ya, iaitu projek yang berkaitan kaedah mengumpul dana. Saya harap kalau dalam audien ni ada daripada mereka ni berasal daripada All Boy, College Malay College Sekolah Kangsar, mendengar dan memberi sumbangan pembelian karya saya yang ditaja oleh seseorang daripada pelajar lama kolej tersebut. Ya, ini salah satu idea yang sangat penting kepada pelukis-pelukis, ya, di mana kita boleh bekerjasama dalam pencarian apa-apa dana untuk menyumbang sedikit sumbangan kita. Sebenarnya perkara ini sudah pun banyak kita lakukan. Untuk Palestin kita dah buat, ya. Kemudian untuk banjir besar pun kita pernah buat bantuan-bantuan itu, ya. Dan ruang-ruang itu memang pelukis seringkali terlibat. Dan salah satunya daripada saya tadi, yang saya lakukan ialah mencari sekumpulan pelajar yang sangat berjaya di negara kita ini, hasil daripada sebuah kolej atau maktab yang akhirnya mereka ni menyumbang kembali untuk maktab tersebut dengan membeli pemilikan karya sebagai hadiahnya. Tak perlulah dia memberi secara percuma. Jadi dia boleh sumbangan-sumbangan itu dengan harga patut lah. Kalau harga patut tu harga sumbangan lah. Mungkin lebih mahal daripada kebiasaan. Sebab itu nak menyumbang. Jadi saya sangat berharap idea atau teori ini dapat memberi kesan kepada audien supaya kita sentiasa bekerjasama. Bermakna membeli sambil menyumbang. Ya, membeli sambil menyumbang. Jadi sebenarnya kita di Malaysia ni banyak sekolah-sekolah yang agak ternama yang telah melahirkan sekumpulan manusia yang sangat hebat-hebat di negara kita ini, yang telah melahirkan jutawan-jutawan dan sebagainya, korporat, ahli-ahli korporat. Jadi kalau kita lukis berlatar belakangkan sekolah mereka, kemudian ada cerita-cerita nostalgia yang mereka pernah lalui, saya rasa mereka sangat sudi untuk melabur, untuk satu yang manis kat situ. Ya, itu salah satu idea yang saya nak ketengahkan lah 10 tahun mendatang ini. Saya menumpukan kepada penyaluran dana. Menerima tempahan-tempahan untuk tujuan penyaluran dana.
macam pihak PIBG ke, pihak apa ke untuk sekolah tertentu ya, dan dia menyumbang, saya melukiskan latar belakang sekolahnya. Sama ada swasta atau kerajaan. Itu tidak ada masalah. Okay. Dengan nawaitu untuk menyumbang. Itu saja, niat untuk memberi sumbangan. Saya sebagai seorang pelukis mungkin saya mengambil sedikit upah yang saya melukis, tapi sebahagian itu saya akan sumbangkan kepada pihak yang berkenaan. Saluran-saluran itu. Ini yang dengan usia yang saya ada sekarang, yang 10 tahun akan datang. Dari apa yang saya lihat sekaligus pameran yang pada hari ini, pameran seleksi koleksi Insya-Allah. Ya, saya sebenarnya saya sangat bangga lah. Pertama sebab karya saya dipamerkan. Itu salah satu ya. Yang keduanya kita boleh mengenal lah sekumpulan pelukis-pelukis yang pernah menjadi naungan galeri Shah Alam ya. Rupa-rupanya bukan sedikit pelukis-pelukis yang ada. Dan saya sangat berharap lah ya, karya-karya yang dipamerkan ini menimbulkan sedikit nostalgia ya. Sebab dia merupakan rintitan sejarah seni, perkembangan seni di Negeri Selangor terutamanya ya. Sebab galeri ini terletak di Negeri Selangor. Dan saya juga sangat berharap dan berdoa ya, semoga pameran ini dengan usaha yang dibuat oleh galeri ini mengenengahkan kembali mereka-mereka yang pernah berpameran di sini. Ini satu usaha yang sangat baik. Penghargaan kepada pelukis itu sendiri. Mungkin ada pelukis itu sudah pun dah tiada. Mungkin ada pelukis itu sudah pun meninggalkan brusnya sebab mungkin kecewa dengan kehidupan dan sebagainya. Tapi apabila melihat karya mereka terpampang kembali, dia akan menaikkan semangat. Benar. Ini yang seringkali perlu kita ketengahkan. Kita carilah pelukis-pelukis yang cuba melarikan diri kerana desakan hidup, tarik balik mereka supaya berada di pameran-pameran semasa, supaya kenangan kembali kepada kolektor-kolektor dahulu yang pernah membeli karya mereka, kembali untuk membeli karya mereka. Ini sangat penting. Sebab ini yang saya lalui. Sebab pembeli pertama terus membeli karya saya untuk tahun berikutnya, koleksi untuk mereka. Itu saja yang mungkin saya boleh terangkan kepada Baik, terima kasih juga. Baik. Saya juga difahamkan sikit dalam 3 minit. Saya juga difahamkan bahawasanya cikgu ada satu kumpulan ataupun wakil yang akan cuba menerbitkan buku. Boleh cikgu setting sikit apakah kandungan buku tersebut? Ataupun dikatakan sebagai bentuk konklusi karya ke, ataupun menceritakan tentang Harumotak, mungkin boleh dijadikan sebagai satu rujukan Harumotak. Terima kasih. Sebenarnya buku ini dalam proses penerbitan. Saya sebenarnya sangat berbanggalah dengan seorang pelajar waktu itu yang membuat tesis untuk kerja beliau dan mengambil saya sebagai bahan tulisan beliau, iaitu Cik Alif ni. Jadi Cik Alif ni seorang pelajar yang sangat hebat lah sebenarnya pada saya. Saya dah melihat watak beliau ya. Keinginan beliau, yang paling penting keinginan beliau nak berjaya. Itu yang saya suka ya, keinginan beliau untuk mencuba ya. Apabila beliau menulis pasal saya kata kenapa harus tulis untuk tesis dan letak di library saja. Cuba kita buat cantik-cantik, olahan baik-baik, jadikan dia sebuah buku. Saya pun dapat nama, dia pun dapat nama. Dua-dua kan sebagai penulis, beliau mungkin bertaktik untuk buku yang pertama. Sebagai penulis ya. Latih diri sebagai penulis. Sebab mungkin untuk berkarya, kadang-kadang Tuhan tak beri pada dia. Tapi saya menilai dari segi penulis. Kalau ada keupayaan sebagai penulis, dia boleh terkenal lebih daripada pelukis. Itu yang paling penting. Jadi, Alhamdulillah, buku itu pun sudah pun sebenarnya siap. Tapi masih lagi kami mencari dana. Jadi saya haraplah dalam siaran ini, kalau ada sesiapa yang ingin menyumbang dana lah kepada kami ya, untuk menerbitkan, sebab buku ini warna ya. Dan menurut Alif, tulisan buku ini ialah untuk akademik. Bukannya kita menulis untuk komersial. Itu sebabnya kami terpaksa cari dana. Kami bukan untuk menjual karya untuk mencari keuntungan, tidak ya. Kami nak berkongsi pengalaman saya, pengalaman Alif sebagai penulis, menceritakan hal peribadi saya, memang dari sejarah saya, idea saya, seperti mana yang saya ceritakan tadi ya, dalam bentuk tulisan yang dipanggil dalam buku itu Seni Pop di Malaysia, Harumotak. Itu ya. Itu tajuknya. Tajuk dia. Sebab kata Alif, kenapa mengaitkan saya dengan seni pop?
sebab saya menampilkan imej-imej popular. Dan saya memang setuju. Daripada saya mula dulu, saya kenal apa itu seni pop, itulah saya pegang. Saya menampilkan imej-imej popular dalam karya saya mengikut zaman-zaman. Jadi bila saya baca apa yang Ali tulis tu, memang benarlah kisah-kisah yang bagaimana pada zaman permulaan saya, imej yang dipamerkan bagaimana, seterusnya imej yang bagaimana pada tahap umur, mengikut umur-umur yang berbeza. Ya. Itu salah satu kajian yang sangat mendalam dan saya harap buku ini mungkin satu buku yang akan memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang seni. Itu harapan kami. Untuk kajian. Terima kasih banyak-banyak cikgu meluangkan waktu dan insyaAllah pasti juga kepada warga-warga net yang menyaksikan program ini menerusi media digital Facebook dan Instagram. Jadi insyaAllah. Jadi itu saya juga untuk menyebut saudara sekalian dan putri-putri sekalian untuk bersama-sama menyertai pameran terbuka 2020 cikgu Ini pameran jualan tahunan kita. Ya, insyaAllah. Yang sebelum hantar karya tu, sebelum hantar muzik email, muzik e-borang pada Rabu 9 September 2020 muat turun borang di Garis Alam www.garisyalam.com. Dengan itu saya Izzuan Ismail dan juga selaku penolong kereta dan juga warga kerja Garis Alam, kita ingin berkongsi tanda pagar ataupun hashtag hashtag kita jaga kita, masih lagi cikgu hashtag Garis Alam atau hashtag galeri _syah_alam untuk ayat Garis Alam dan hashtag rukun negara yang kita akan melalui pada bulan 8 tersebut Ogos ni, dan stay safe dan karya kita karya guna juga. Mudah-mudahan. Sekian, semoga kita bertemu di lain waktu insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.